Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Alif Naqiyuddin, sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang mulia ni kita dapat bertemu lagi dalam satu majlis ilmu, ya. Ustaz Faris Misbah, Hamidah Abdullah dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka jilid yang ke-9. Ayat yang sedang kita bincangkan adalah pada surah Al-Fath. Al-Fathu, pada ayat 16 dan 17. Saya nak ulang balik ayat 16 hingga 17. Ya, Mardiyah, Taqiyah, Junaidah, Ismail. Kenapa ramai orang perempuan malam ni, Nazirah, Nazri, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, tuan-tuan perempuan, mana pergi muslimin, mana pergi mujahidin. Ustaz Kamisa dari Singapura, Rafi'ah Osman, Unsa Ansi, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi lihat ayat 16 dan 17 surah Al-Fathu, surah yang mengisahkan tentang pembukaan dan pengiktirafan dan berita gembira untuk mereka yang beriman pada zaman Nabi SAW dan pada zaman kita, betapa Islam akan menang walaupun banyak cabaran dan kekangan yang kita lalui pada hari ini. Kita kena yakin perkara tersebut, ya. Jadi lihat Ruqyah Samad ayat 16-17 daripada surah Al-Fath dalam tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-9. Yang warna biru ni. Jadi lihat pada surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'azzibkum 'azaban alima. Laisa 'alal-a'ma harajun wala 'alal-a'raji harajun wala 'alal-maridi haraj. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Kita ulang semula, perbincangan pada ayat 16 dan 17, iaitu firman Allah SWT ini maksud. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk merangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan merangi mereka atau mereka menyerah, iaitu masuk Islam. Maka jika kamu patuh ajakan itu, nescaya Allah akan berikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu paling sebagaimana kamu telah paling sebelumnya, nescaya dia akan mengazabmu dengan azab yang pedih. Tiada dosa atas orang yang buta dan atas orang yang pincang, atas orang yang tempang dan atas orang yang sakit apabila mereka tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan masukkannya dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang paling, nescaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Baik, lihat muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, Muhammad Fazli Ahmad, Suzy Daniel. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai orang-orang yang memiliki kekuatan yang besar, di mana kaum muslimin diseru untuk merangi mereka. Pendapat pertama menyatakan bahawa mereka yang dimaksudkan adalah suku Hawazin. Pendapat kedua mengatakan mereka adalah penduduk Taif, iaitu kaum Saqif. Pendapat ketiga mengatakan Bani Hanifah, yang mana merupakan golongan yang murtad selepas Nabi SAW wafat, di bawah pimpinan ketuanya Musailimatul Kadzab, ya. Dan pendapat keempat mengatakan ia merupakan Parsi. Ada juga pendapat mengatakan ia adalah Rom. Jadi inilah dia empire yang akhirnya gugur dan jatuh dan tak bangun-bangun lagi selepas Islam mengalahkan mereka pada zaman Umar, pada zaman Uthman radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi mengenai firman Allah, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid. Kamu akan diajak untuk merangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Az-Zuhri berkata, iaitu mereka ini tidak datang. Ia meriwayatkan Sufyan beritahu kami daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sighar al-a'yun zulfal unuf ka'anna wujuhahum al-majan mutraqah. Tidak akan berlaku hari kiamat hingga kamu semua merangi satu kaum yang mata sepit, berhidung penyek, seolah-olah wajah mereka seperti perisai yang lebar. Sufyan berkata mereka itu merupakan orang Turki. Jadi orang Turki akhirnya menyahut dan juga masuk Islam beramai-ramai. Jadilah mereka satu kekuatan yang dinamakan sebagai Empire Uthmaniyah.
Jadi tuan-tuan, mereka asalnya bukan Islam, tapi bila Nabi SAW wafat, para sahabat telah menjalankan tanggungjawab dakwah, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong, mereka mengatasi orang-orang Arab. Ini telah kita bincangkan. Bila satu kaum gagal untuk menunaikan misi tanggungjawab mereka, maka Allah pasti menggantikan dengan mereka yang lebih baik dan mempunyai kualiti banding dengan yang enggan menjalankan tanggungjawab itu. Jadi muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian, antara tafsiran yang menarik yang telah saya huraikan sebelum ni adalah daripada tulisan Syekh Mustafa Maraghi, Syekhul Azhar, seorang ulama besar daripada Mesir satu masa dahulu. Ketika beliau menghuraikan perkara ini, tuan-tuan dengar ya. Ba'da arafa Allah Subhanahu wa ta'ala isyrakal mutakhallifin fi qitali Khaybar iqaban lahum ala taqa'udihim ala nusratillah wa rasulihi fil Hudaybiyah, ardafa zalika bayan anna bab al-qital la yazalu maftuhan amamakum fa in syi'tum an tubarhinu ala ma lakum min bala'in fi maidan al-qital fasta'iddu fasatazhabuna ila muwajahati qaumin uli ba'sin wa najdatin. Bahawa cerita tentang hukuman yang dikenakan Allah kepada mereka lantaran enggan menyertai Nabi dalam misi ke Hudaybiyah yang lalu, ia tidak berlaku berterusan. Saya telah jelaskan kepada tuan-tuan beza ayat ini dengan peristiwa yang berlaku terhadap golongan munafiqun yang disebut oleh Syekh Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Jadi pintu taubat masih lagi terbuka, peluang untuk menyertai jihad masih lagi dibuka untuk mereka, iaitu nanti kamu akan menyertai pembukaan di Saqif, iaitu lawan dengan Taif, lawan dengan penduduk Taif yang kita bincangkan perangan Hunain yang berlaku selepas Khaybar. Jadi muslim-muslimat yang Allah sekalian, ini merupakan peluang yang Allah berikan kepada golongan Arab Badui yang pada peringkat awalnya enggan menyertai Nabi SAW, tapi mereka masih lagi diterima sebagai sebagian umat Islam kerana mereka bukan munafikun, mereka hanyalah dhi'aful iman, golongan yang lemah imannya. Jadi berkenaan ayat ini, kata para ulama tafsir, contohnya seperti yang disebut oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur, begitu juga dalam tafsir Ibn Juzai Al-Kalbi. Ini saya nak kenalkan tuan-tuan satu tafsir menarik. Mana pula tafsir ni? Ini tafsir Al-Imam Ibn Juzai Al-Kalbi, seorang ulama dari Granada, tuan-tuan. Ini seorang ulama besar mazhab Maliki, ahli tafsir yang terkemuka dari Granada. Nampaknya Al-Gharnati, maknanya Granada. Jadi kalau musim semua okey, PKP dah tak ada, mudah-mudahan kita dapat atasi COVID. Nanti tuan-tuan nak travel ke Spain, ke Andalus, mari ikut sama kami Zahzan Travel. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan tempat-tempat bersejarah ni, tempat-tempat yang melahirkan para ulama, cendekiawan, scholar Islam yang terkemuka seperti Ibn Juzai Al-Kalbi. Beliau menyatakan bahawa ayat ini turun sebagai satu mukjizat dari sudut ilmu, bahawa yang mendedahkan kepada umat Islam waktu ia turun, yang kita telah bincangkan tahun ke-6 Hijrah itu, selepas Nabi pulang dari Hudaybiyah, bahawa nanti kamu akan dijemput, kamu akan diajak, kamu jangan miss pada masa itu peluang tersebut, kamu akan turut serta. Kata Ibn Jarir Tabari, ayat ini tidak mengkhususkan mana punya misi yang dimaksudkan oleh Allah, sama ada ia berkaitan dengan pembukaan kota Mekah sendiri, ataupun Khaybar, ataupun berkaitan dengan lawan dengan golongan Saqif di Taif yang dipanggil sebagai Hunain, ataupun mengalahkan Parsia atau mengalahkan Rom. Ayat ini bersifat ijmal, bersifat umum. Ia merujuk kepada semua peristiwa yang mendatangkan peluang kepada mujahidin dan juga kaum muslimin untuk menyertai bagi mendapat syahadah dan juga mendapat ghanimah. Mana satu? Ihdal husnayain, dapat satu daripada husna, sama husnal akhirat ataupun husnal dunia, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Kata seorang sahabat bersama Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu wardahu, dia dan bapanya sama-sama merupakan sahabat Nabi SAW. Rafi' ini ketika berlakunya perang Badar, usianya baru dalam 11-12 tahun, radhiyallahu anhu wardah. Dia cuba untuk menyertai Nabi SAW, walakin Nabi kana yastasghiruhu, Nabi mengatakan kepadanya, engkau masih kecil, engkau tidak layak untuk turut serta. Dalam perang Uhud, Rafi' bin Khadij ini berusaha bersungguh-sungguh minta pada ayah yang bernama Khadij, ayah tolonglah, tawasul dengan ayah, minta syafaat ayah, nak pergi jihad juga. Ada beberapa sahabat Nabi yang pada masa itu masih muda, yang tak layak untuk turut serta. Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, siapa lagi, Samurah bin Jundab, siapa lagi, Usama bin Zaid, kemudian Sahal bin Sa'ad, siapa lagi, dan juga Rafi' bin Khadij. Ini merupakan sahabat-sahabat Nabi yang masih muda pada masa berlakunya perangan Badar, perang Uhud. Mereka tidak layak untuk turut serta.
Tetapi Khadij, iaitu bapa kepada Rafiq ini, ya Allah, hiburan orang dulu-dulu dia mengajar anaknya memain panah. Cekap main panah si Rafiq ini. Maka dia datang jumpa dengan Nabi, pujuk Nabi, wahai Nabi, bagilah izin pada Rafiq, walaupun usianya baru 15 tahun. Padahal dia tak layak untuk turut serta kerana masih kecil. Ayahnya memujuk Nabi nak pergi jihad, tuan-tuan dimiliki Allah sekalian. Agak-agak kita pada hari ini macam mana lah kalau berlaku jihad ni. Misalkan anak kita dengan kita pun tak pergi sekali, tuan-tuan, kena hutang banyak. Jadi Rafiq bin Khadij ni jumpa ayah dia tak tidur malam, ni minta pada ayahandanya supaya ayahnya minta pada Nabi, wahai Rasulullah, bagilah Rafiq pergi perang, bagilah Rafiq pergi. Ketika Nabi datang mengukur ketinggian Rafiq ni sentiasa sengaja pijak atas jari dia, apa dia panggil? Jek semut, bukan apa ni, tuan-tuan. Bertenjet di atas ibu jari kakinya supaya nampak tinggi. Dan ayahnya memujuk Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, dia tepat seorang pemanah yang tangkas, wahai Nabi, seorang yang cekap naik kuda, bagilah dia, wahai Rasulullah, tolonglah. Akhirnya Rasulullah menangkan Rafiq untuk turut serta dalam perang Uhud. Subhanallah, insyaAllah. Ini ada kaitan dengan apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Jadi ketika turunnya ayat ni, Rafiq masih muda. Dia baca ayat ini, fikir, siapa ini masuk kat sini Siapa yang Allah SWT maksudkan? Nanti kamu akan diajak untuk pergi berjihad sebab kamu kecundang, kamu tewas atas nafsu syahwat kamu tidak mahu turut serta bersama dengan Rasulullah dalam misi Hudaybiyah. Tak mengapa Allah terima taubat kamu, tapi kalau datang peluang nanti yang tolak. Begitu maksudnya. Maka Rafiq fikir, siapa dia? Bila benda ni akan berlaku? Beliau melihat ayat ini dengan penuh optimistik. Rafiq ni dalam perang Uhud, kerana dia masih kecil, dia kena panah, tuan-tuan. Panah tu masuk bawah ketiak dia kat sini, tuan-tuan. Nampak tak? Saya tunjuk pada tuan-tuannya. Kat sini. Masuk bawah ketiaknya, dekat bahagian antara ketiak dengan dadanya. Maka datanglah jumpa Rasulullah budak muda ni, 15 tahun, tuan. Dia jumpa berjengkit ni, Aziz Taifur. Berjengkit. Saya orang Melaka panggil bertenjit, apa nama. Lebih kurang tu, faham lah. Maka Rafiq ni akhirnya jumpa Nabi SAW. Rasulullah pun cedera parah dalam perang Uhud, kita tahu Maka datanglah Rafiq mengadu kepada Rasulullah kena panah. Rasulullah kata, wahai Rafiq, wahai anakku, wahai orang muda, anak saudara kepada sahabatku, anak kepada sahabat baikku, Khadij bapanya, kalau kau nak aku cabut, tanggalkan semua boleh dan hilang sakitnya. Tapi Rafiq, kau nak tak aku offer kau? Kata Rasulullah, aku cabut panah, tapi apa panggil kepala panah tu, tuan-tuan bisanya itu duduk dalam, biar kat situ, supaya besok kalau kau mati, kau tetap akan dapat gelaran syahid, walaupun kau tidak mati dalam peperangan. Nak tak? Ya Allah Rabbi, budak usia 15 tahun ni mana dipilih, tuan? Pilihan pertama ke cabut terus hilang sakit, ataupun yang kedua cabut sebahagian tinggal bahagian dalam itu kerana mati nanti menjadi saksi di depan Allah bahawasanya itu adalah tanda dia pergi jihad. Maka Rafiq orang muda ni, tuan-tuan, tanpa berlengah lagi, tanpa teragak-agak lagi, dipilih yang kedua, tawaran Nabi yang kedua. Rasulullah cabut, tinggalkan bahagian dalamnya pada dalam badan, dalam dadanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini orang kita cerita, tuan-tuan. Rijalun. Lelaki-lelaki yang telah pun mandul sejarah kemanusiaan untuk melahirkan insan yang hebat macam mereka, kata Said Qutub dalam tafsirnya. Jadi Rafiq bin Khadij radhiyallahu anhu berkenaan ayat ini, beliau akhirnya untuk tuan-tuan, panah itu kekal dalam badannya sampai Rasul wafat, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, zaman Umar jadi khalifah, zaman Osman, ikut kata Imam Ibn Hajar sekarang ni dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ni kitab yang penting untuk mereka nak jadi ahli hadis, kena baca. Saya sengaja tunjuk pada tuan-tuan ni supaya tuan-tuan minat baca. Jangan mendengar je, baca kat Facebook je. Bila nak menambah ilmu, baca buku lah, pegang buku. Buat investment, nak kenal Allah. Ni pergi baca kat Facebook, baca dengar orang cakap, nak buat apa, tuan-tuan? Baca buku-buku kualiti macam ni, tuan-tuan. Bukan marah tu, geram ajak tuan-tuan ni baca. Jadi kitab ini menceritakan bahawa Rafiq bin Khadij ini nombor dalam list yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar, duduknya nombor 2532. Rafiq bin Khadij bin Rafiq bin Adi bin Yazid bin Jusham bin Harithah bin Al-Harith bin Khazraj bin Amr bin Malik bin Aus bin Al-Ansari Al-Ausi Al-Harithi Abu Abdullah atau Abu Khadij Ummu Halimah binti Mas'ud bin Sinan bin Amir bin Bani Bayadah. Ini nama para sahabat. Mengingati nama-nama para sahabat ni fardu kifayah tau. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mengenal nama-nama sahabat ni, mengetahui tentangnya sunat muakkad.
Sunat muakkad ni macam ni tuan-tuan, macam sembahyang sunat lepas isyak, sunat lepas maghrib. Sunat muakkad, kena ingat nama-nama sahabat ni, satu kemuliaan. Maka Rafiq bin Khadij radhiyallahu anhu ni, beliau terlibat dalam banyak perangan. Selepas perang Uhud itu terus Nabi benarkannya kerana ketangkasannya, memang terbukti dia seorang pemanah yang hebat. Ajarlah anak-anak kita ni untuk fokus dan belajar tuan-tuan. Walaupun orang kata main golf itu boleh jadi fokus, sebenarnya main memanah itu yang melahirkan fokus untuk pengetahuan tuan-tuan. Carilah usaha macam mana sekalipun untuk latih anak-anak kita minat memanah supaya dia ada fokus. Ini adalah galakan dalam asar-asar para sahabat. Jadi Rafiq ni tadi mengalami sakit dalam dadanya, dia bertahan, maka beliau akhirnya mati dan dianggap sebagai syuhada dalam perang, dalam zaman pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, lama lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat tuan-tuan ni. Jadi Rafiq ni adalah satu simbol, satu rumus, satu tanda ketakwaan dan juga mencari keridaan Allah SWT. Itu juga kerana ayat ni berkaitan dengan sikap orang Arab yang hanya memilih tempat yang selesa untuk pergi, untuk terlibat. Apa yang datangkan kegembiraan, kemewahan, al-fulus, maka hadir. Tapi kalau melibatkan mujahadah dan juga jihad, kesusahan, tolak. Yang mana sedekat dengan nafsu, ikut. Yang mana tak nak ikut nafsu, tinggalkan. Ya, itulah masalah kita tuan-tuan pada hari ini. Kerana mengutamakan al-fulus fi dunia. Selain daripada itu, kita tidak jadi apa pun tak penting bagi kita. Tak macam para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Itu muhasabah untuk diri saya sendiri sebenarnya tuan-tuan. Jadi balik kepada kisah Rafiq bin Khadij ini, macam mana lah iman boleh betul tebal dalam hati mereka tuan-tuan. Nak kata pada waktu itu usianya 15 tahun, berapa banyak sangat yang baru dia belajar daripada Rasulullah SAW. Rasulullah pun dengan kesibukan berbagai perkara pada waktu itu tuan-tuan ya, tapi iman begitu menebal dalam dirinya. Itu sebab menjadi satu sunnah Nabi ya tuan. Kita ni kalau rasa sukar nak amalkan Islam kan, sukar nak bangun tahajud, nak bangun subuh, nak bangun nak buat baik ni, lembab je, slow je. Tapi kalau benda-benda bersifat, benda-benda menyeronokkan nafsu tu, kami pantas, cepat je, macam kilat pergi buat. Ini tanda iman lemah tuan. Itu sebab di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan, tuan-tuan, antara doa Nabi kita amalkan ketika kita merasa payah nak melakukan ketaatan ni kan. Baca doa. Saya pernah ajar doa ni, Ustaz Syafiq Murad pun pernah catat. Mudah-mudahan boleh catat lagi sekali dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan kita. Siapa yang belum masuk, diseru untuk masuklah Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada banyak doa dan nota dikumpulkan kat situ. Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad, kepada Ustaz Abu Fatih di atas kesungguhan mereka mengumpulkan semua kalimah dan nota yang disampaikan di sini dan doa. Jadi antara doa yang pernah saya ijazah kepada tuan-tuan untuk amalkan ketika kita susah hati, kita rasa berat nak laksanakan Islam, susah nak buat taat ni, payah, rasa berat semacam je. Nak puasa sunat rasa macam macam memikul beban yang besar. Kita ketika keluar rumah kan tuan-tuan, amalkan doa ni tuan. Dengar baik saya baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini bi qada'ika wa barik li fima qaddarta li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Panjang Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Ya Allah, aku mohon dengan nama-Mu yang mulia untuk jaga diriku, harta aku dan keluarga aku dan juga agama aku. Allahumma radini bi qada'ik. Ya Allah, jadikan aku ini ridha dengan segala yang Kau tentukan. Wa barik li fima qaddarta li. Dan berkatilah aku pada semua yang Kau berikan kepada aku. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga aku tidak suka untuk mempercepatkan sesuatu yang Kau lambatkan, wala ta'khira ma ajjalta, ataupun melambatkan apa yang Kau cepatkan. Doa ni amalkan tuan-tuan kita rasa lemah iman, rasa slow, rasa malas nak beribadah, rasa seronok sangat dengan nafsu, seronok sangat nak tahu perkembangan artis antarabangsa, sibuk sangat lalai, cukup suka benda-benda. Padahal ini duduk rumah tak ada kerja, duduk tengok movie je. Tuan muhasabah untuk diri saya jugalah. Lalai, tak ada benda nak buat. Baca Quran pun tidak baca, tafsir pun tak baca. Apa nak jadi kita ni tuan-tuan lepas tu kita pun rasa macam-macam tekanan dalam diri, stres dan sebagainya. Kita jauh daripada Allah SWT tuan. Saya baca sekali Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini bi qada'ika wa barik li fima qaddarta li
hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta. Ya Allah, aku mohon dengan nama yang mulia untuk jaga diriku, hartaku dan agamaku. Orang Arab ni kalau sebut mali bukan berarti harta saja tuan. Mali tu makna harta keluarga dan sebagainya. Kerana bahasa Arab asal mali, apa yang aku punya. Ada keluarga, isteri, anak-anak, itu semua masuk mal lah tuan. Ya Allah, berilah aku penjagaan yang paling sempurna pada diriku, pada apa yang aku miliki dan juga pada harta bendaku, agamaku semua sekali. Ya Allah, ridhakan aku dengan segala ketetapan-Mu kepada aku dan berkatilah aku pada semua kurniaan-Mu kepadaku, supaya aku ni tidaklah gelojoh nak dapatkan benda yang Kau tetapkan lambat datang kepada aku. Gelojoh ni tengok orang lain dapat, kita rasa kenapa aku tak dapat ya. Kita mula mempertikaikan dan merasakan ketidakwajaran Allah dalam keputusannya, padahal keputusan Allah itu yang terbaik buat kita semua tuan-tuan. Dan begitu juga aku mohon kepadamu supaya jangan mengharapkan kelambatan apa yang Kau cepatkan. Allah pergi sekarang ni, ambil lah tuan-tuan. Terima kasih ya. Nampaknya Mufatih dah letakkan doa ni. Allah Akbar, jazakallah khairan. Dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Yang belum masuk, tolong masuk. Dapatkan doa-doa dan juga fakta doa dan juga nota yang dikumpulkan. Jadi balik pada cerita Rafiq bin Khadij ni tadi, dalam kaitan ayat ke-16, beliau berkata, kata para ulama tafsir ya, macam contohnya Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, laqad kunna naqra hazil ayah, kami baca ayat ini tapi kami tak tahu apa maksud Allah kat sini ya. Fala na'lam man hum hatta da'ana Abu Bakr ila kitali Bani Hanifah fa'alimna annahum hum. Maka kata Rafiq bin Khadij, sahabat Nabi yang mulia, yang kaki panah yang hebat ini, yang mujahid yang unggul ini, yang menahan sakit dalam dadanya kerana panah yang dibiarkan itu, kerana meyakini janji Nabi bahawa dia akan dapat pangkat syahid, dia bangkit nanti ada panah dalam dirinya sebagai tanda bertahankan agama Allah. Budak muda ini yang pada waktu turun ayat ini masih muda, beliau memikirkan rupa-rupanya dah tua, Nabi dah wafat, datang Abu Bakar menjadi khalifah, barulah beliau tahu ayat ni tuju pada Abu Bakar sebenarnya. Main tu tuan-tuan. Abu Bakar ini merupakan seorang wali Allah tuan. Wali yang paling tinggi kedudukannya, manusia yang paling hebat selepas Rasulullah SAW. Maka ayat ini turun untuk menceritakan Abu Bakar, padahal Abu Bakar belum lagi jadi khalifah pada masa itu. Iaitu nanti ada seorang yang panggil kamu pergi jihad, kamu jangan tewas lagi sekali dengan nafsu kamu pada waktu itu, mengenepikan panggilan tersebut. Itu maksud Allah Ta'ala. Jadi kata Rafiq bin Khadij yang menyaksikan banyak pertempuran dengan Nabi, beliau kata bila Abu Bakar naik, Abu Bakar seru semua orang untuk pergi tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat dan juga golongan yang murtad. Tahulah mereka, kami semua tengok ayat ni, rupanya ayat ni kena pada Abu Bakar sebenarnya. Manalah tak mulia sangat Abu Bakar ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Madinah kan, untuk sembahyang dalam Masjid Nabawi itu, sebahagian besar daripada tanah Masjid Nabawi itu tanah wakaf Abu Bakar tuan-tuan. Tuan-tuan mampu tak buat macam tu? Masjid dekat rumah kita pun kita nak wakaf RM1, RM5, nak sedekah pun kami kira lagi tuan-tuan. Ini kan pula Abu Bakar yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Masjid yang kita duduk beriktikaf itu, sembahyang kat Masjid Nabawi, gembira kita hadir ke situ, itulah masjid yang pernah menjadi tempat wakaf dan pahalanya berjalan sampai ke hari kiamat untuk beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Baik Jadi ayat ini meletakkan kita untuk faham bahawa setiap kesalahan yang kita buat ada ruang untuk taubat diterima di sisi Allah SWT. Maka janganlah kita mengabaikannya. Walaupun ayat itu turun 1400 tahun lampau, tapi dia juga kena kepada kita kerana setiap kita melakukan kesilapan dan ada peluang untuk taubat, lekal-lekal bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian datang ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridhi haraj wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'azibhu 'azaban alima. Sebelum terlupa tuan-tuan, saya nak sampaikan pesan penaja, tolong dapatkan Habat Sauda Birkah dari Zahazan Travel. Mudah-mudahan padanya ada rawatan, ada kesembuhan pada pesakit-pesakit kita sebagai usaha untuk dapat keberkatan, kerana Nabi telah bersabda padanya terdapat segala keberkatan dan rawatan semua penyakit melainkan kematian. Sabda Nabi SAW, baginda tidak berkata melainkan kebenaran. Alhamdulillah kami telah proses Habat Sauda ni untuk tuan-tuan yang belum pernah tahu dalam bentuk yang mudah untuk dinikmati seperti ini. Tengok ini mudah untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kunyah, boleh telan.
Alhamdulillah. Mudah tuan-tuan beli hadiah bagi apa kita. Jangan beli satu lah, beli untuk adik-adik kita, bagi hadiah kat mereka. Alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya, mendapati keberkesanan. Tak boleh tidur malam, dapat tidur malam. Yang kurang susu untuk anaknya, tambah susunya. Orang sejong boleh, Alhamdulillah. Ya, dan ada yang rambutnya dah mula gugur, jadi lebat dari semula dengan izin Allah. Ini kita yakin seperti kata Ibn Qayyim, mendapat marawat lebih daripada 100 masalah-masalah kesihatan. Dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel. Baik tuan itu juga kami di Zazan Travel ada masakan korma mekjol dari Palestin, dari Jordan. Mekjol ni besar ni. Dia 2 kali saiz ajwa. Dapatkan tuan, mudahan dia adalah ayat yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Maryam, "Wahuzi ilaiki bi jaz'in nakhla tusakit alaiki rutaban janiyya." Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, jatuh ke atas buah kurma ini, makanlah kamu buah kurma ni untuk merawat sakit kamu. Kamu lahirkan puteramu Isa itu. Inilah dia kurma mekjol yang dimaksudkan oleh Allah. Kerana kurma ni saja yang tumbuh di Jordan, di Palestin, Syam, tuan-tuan, bumi Syam. Kurma mekjol. Dapatkan tuan, kami juga ada kurma ajwa. Datang dalam bentuk begini. Dapatkan oleh Zazan Travel. Terima kasih tuan. Jadi kembali kita kepada ayat ni tadi, mengisahkan tentang ayat ni seperti yang kita dapat lihat penjelasan dari para ulama tafsir. Ya, dalam tafsir Ibn Katsir sebagai contohnya, bila Allah Taala menyatakan pada ayat tidak ada masalah kepada ayat yang ke-17 ini, tidak dosa bagi orang yang buta atau orang yang pincang, orang yang tempang, orang yang sakit. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, saya akan dimasukkan ke syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah menceritakan tentang golongan yang sakit. Golongan sakit, amal sakit itu permanen ataupun sakit itu datang-datang. Maksud permanen ni orang buta, orang stroke, penyakit-penyakit yang menghalang dia, memang dari sudut hukum akalnya tiada rawatan terhadap penyakit tersebut, maka ia berkekalan, ia kekal, elatnya kekal, maka orang ini dibenarkan ataupun diberi keuzuran untuk tidak turut serta dalam peperangan. Jadi kalau ayat yang lalu memberi satu ancaman kepada orang yang enggan memenuhi perintah jihad, maka ayat ini mengecualikan beberapa kelompok dengan mengatakan tiada dosa atas orang buta. Kata Syekh Mustafa Maraghi, kalau merujuk kepada orang yang buta ataupun orang yang tempang, yang cacat seperti ini adalah penyakit-penyakit kekal yang memang tidak boleh dirawat biasanya. Kemudian wala al-marid, ataupun orang pada masa itu dia sakit. Contohnya lah macam orang kena COVID pada hari ini, dia datang dan dia boleh pergi, insya-Allah dia boleh dirawat. Maka penyakit ada 2 jenis, satu yang kekal, satu yang datang. Maka ketika datang perintah jihad itu, tiba-tiba ditimpa sakit, demam sebagai contohnya, flu, memang satu badan sakit, tak boleh keluar, tak boleh bangun, maka dia dimaafkan pada waktu itu. Maka sesiapa di antara mereka yang tidak memenuhi perintah jihad, maka perkara tersebut dapat ditoleransi. Mana ada toleransi daripada Allah Taala untuk orang yang berpenyakit kekal ataupun datang pada waktu ketentuan jihad itu, maka mereka dimaafkan daripada turut serta. Maka ini adalah beraneka ragam bentuk penyakit yang menyebabkan seorang dapat pengecualian daripada pergi perang. Jadi ayat ini tidak menggunakan laras ataupun frasa pengecualian. Ayat ini tak menggunakan perkataan istisna, illa, tak ada. Ayat ini mengisyaratkan bahawa daripada awal lagi memang tanggungjawab itu tidak dibebankan ke atas mereka terus diberi pengecualian daripada awal lagi, bukan menggunakan istisna yang mana pengecualian datang kemudian, tak, daripada awal lagi memang tanggungjawab itu telah pun tidak dibebankan di atas bahu mereka, kerana mereka merupakan orang yang mempunyai keuzuran dan melayakkan untuk mereka tinggal, tidak pergi berjuang bersama-sama. Namun demikian, penyataan tidak ada dosa tanpa menyebut dalam hal apa ketiadaan dosa itu, untuk mengisyaratkan bahawa kehadiran mereka tidak terlarang. Seperti Abdullah bin Umm Maktum yang selepas wafatnya Nabi SAW meminta serta untuk turut pergi berjuang walaupun dia buta. Akhirnya dia kata, saya anak-anak muda pada masa itu berkata, pakcik ni termasuk dalam ayat 17 surah Al-Fathu ini. Beliau berkata, tak apa nak, ayat itu bukan melarang, ayat itu bagi kepada orang macam aku kebenaran untuk tidak hadir. Tapi aku nak pergi juga, nak dapat mati syahid macam kamu. Akhirnya Allah bin Maktum, yang sahabat Nabi yang cukup famous ini, orang yang saleh, yang hebat, yang faqih ini, akhirnya mereka benarkan juga, terpaksa juga sebab meringit-ringit dia walaupun dah tua nak pergi jihad juga.
Macamlah cerita Rafiq bin Khadij. Akhirnya tanggungjawab diberikan kepada sahabat yang buta ini adalah memegang bendera panji-panji Islam sahaja. Tengok tuan-tuan, kesungguhan kan? Itu sebab pentingnya kita berdoa tadi. Allah bismillahi ala mali, kan? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Baca doa tu selalu tuan-tuan, supaya Allah beri pada kita kesungguhan, ketegaran iman. Ya, iman ni macam pokok, dia kena subur, kena siram selalu. Kalau tak, dia akan layu, dia akan mati kekeringan. Maka inilah renungan kita pada malam ni tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Selain baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Jangan lupa ya, musim anak-anak kita pada kat rumah lama ni, tolonglah beri penekanan kepada aspek salat, tulisan jawi sebagai contohnya. Kami di Telaga Biru sentiasa ambil keprihatinan terhadap bidang ini tuan-tuan. Kami terbitkan banyak buku untuk didik anak-anak kita punya tiang akidah tu mesti kuat, tiang ibadahnya itu salat dan baca Al-Quran. Dapatkan tuan ya pada Telaga Biru, tuan-tuan boleh pergi ke www.telagabiru.com.my, tuan-tuan order online je. Kem Bestari Salat, terutamanya anak-anak kita masa sekolah rendah. Masa anak kita tadika, kemarin lagi kita hantar ke sekolah Islam kan, habis berat baca doa makan begitu begini. Masuk sekolah rendah, ahlan wa sahlan wa jalan, langsung tak ambil peduli dah. Bahaya tuan. Itu sebab kami terbitkan Kem Bestari Salat untuk kukuhkan, dan kita pun sama-sama muhasabah buat checklist sembahyang kita balik semula. Buku ni mempunyai kandungan dalamnya panduan, bimbingan, latih tubi, step by step salat. Kita pun boleh berlatih balik semula. Bukunya murah, RM4.90 je tuan. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Type je perkataan telagabiru.com.my. Tuan akan dapat buku ni, Kem Bestari Salat. Dan juga belajar jawi. Ada macam-macam kaedah yang kami ketengahkan. Jawi ni sebenarnya Quran lah tuan-tuan. Ya, Ustaz Wan Azhar, sahabat saya, menghasilkan buku tajuk Belajar Jawi dengan Nombor. Buku ni, kaedah ni telah pun membantu bahkan orang asal, orang asli orang asal, orang Cina, orang India yang tak gerti tulisan Arab ini, tulisan Jawi ni, mereka boleh belajar masa 2 jam, kuasai habis, boleh baca Quran. Jadi Alhamdulillah Ustaz Wan Azhar, terima kasih kalau beliau hadir pada malam ni. Tolong letak buku tu sikit bagi foto ke, bagi jemaah tahu. Boleh dapatkan juga daripada telagabiru.com.my. Kami prihatin untuk bantu tuan-tuan untuk membaiki sejawi kerana ia adalah Quran sebenarnya. Dapatkan daripada telagabiru.com.my. Type je perkataan ni, tuan-tuan akan masuk ke website Telaga Biru. Baik tuan-tuan, setakat saja dulu untuk malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa share kepada teman-teman kita yang lain. Dan doa yang saya ijazahkan tadi, tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Tolong masuk, ajak anak isteri kita, keluarga kita untuk join sama. Ada banyak nota dan juga fatwa serta doa yang kita sampaikan di situ. Sekian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit taqdamana wa surna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, satu lagi. Bagi tuan-tuan yang minat untuk buat ibadah akikah, kami sudi untuk bersama tuan-tuan, bantu tuan-tuan melakukannya di Mekah dan Madinah dengan harga RM1,490, termasuk penyediaan jamuan untuk golongan asnaf di Mekah dan Madinah. Jadi tuan-tuan bolehlah join kami kalau nak buat ibadah akikah di 2 tanah suci ni. Di Palestin kami belum mampu buat. Kami buat di Mekah dan Madinah saja. Okey, pada harga 1490 bagi tuan yang dapat anak, dapat zuriat, tanda kita syukur pada Allah dan tanda kita menggamit rahmat Allah. Mudah-mudahan anak yang dilahirkan itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Hadis mengatakan murtahinun, anak itu tebusannya mengadakan akikah, kerana syukur pada Allah. Kita tak mampu adakan ke tempat kita waktu PKP ni, kita boleh adakan di sana.
Untuk golongan yang memerlukan, kami uruskan di sana di Mekah, Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.